Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya. Kat mana? Salam ke? Syalam, syalam. Work from Hmm. home. Oh, saya ada kat Batu Pahat ni. Oi, Batu Pahat. Ada apa Kak Ustaz? Lari lah. Lari. Nanti Ustaz bawa virus nanti. Saya ada program. Saya keluar sebelum PKP lagi. Habis tu ni sangkut lah ni. Tak boleh balik. Tak boleh balik lah. Tunggulah sini. Tapi nak cuba balik sebab saya 28 hari bulan ni ada nak operate mata. Oh lah. Tapi surat-surat semua ada. InsyaAllah boleh masuk. Oh, Ustaz buat kat hospital mana? Salam. Oh, syalam. Katarak. Oh, katrak. Ha. Itulah, lepas ni cerah lah mata Ustaz. Jangan lupa minta contact lens warna biru Ustaz. Oi. Nanti orang tak kenal pula nanti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Boleh dengar ke? Alladzi la ilaha illa qayyum. Astagfirullah. الذي لا إله إلا القيوم الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم لا إله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو masuk Nabi. Banyak ada. Cuma hati-hati sikit. Kereta laju-laju. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي
القيوم إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك ووعدك استطعت أعوذ بك من شر صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. Boleh mula ke? Assalamualaikum. Boleh mula ke? Assalamualaikum. Boleh kita mula? Boleh, Prof. Assalamualaikum. Boleh Ustaz? Boleh, Silakan. insyaAllah. Silakan. Okay. Ramai insyaAllah. Dinut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang mulia ini kita dapat bertemu walaupun tidak bertemu secara fizikalnya, hanya di skrin. Namun begitu yang penting bagi kita ialah apa yang ingin kita dengar dan apa yang boleh saya sampaikan dengan izin Allah kepada teman-teman yang mengikuti program syarah hadis 40 Imam Nawawi pada tengah hari yang mulia ini. Pada tengah hari ini insya-Allah kita masuk kepada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 di mana Nabi SAW telah bersabda, An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamsahuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Fi ba'din nusakh hadisun sahih. Ya. Itu matan hadis yang baru sama-sama kita dengarkan tadi. Ya, hadis yang ke-18. Tajuk dia bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang terpuji. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan dari dua orang sahabat Nabi. Dua orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini. Yang pertama sekali Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan yang keduanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kedua-duanya Allah Ta'ala redha. Mengapa? Sebab kedua-duanya sahabat Nabi SAW. Bila sebut sahabat Nabi ini, mereka yang beriman pada Nabi, yang melihat Nabi, dan mereka hidup sezaman dengan Nabi SAW. Bukan saja beriman, tetapi mereka pernah melihat Nabi. Walaupun daripada jauh sekalipun, tak bercakap dengan Nabi, tapi beriman pada Nabi dan pernah melihat Nabi secara hidup, secara live, maka itu dianggap sahabat Nabi. Jadi kalau secara live daripada jauh pun, ya, boleh dikatakan sahabat, bagaimana Abu Dzar yang sememangnya cukup rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang cukup rapat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, kita tengok sedikit sejarah Abu Dzar ini. Abu Dzar ini seorang sahabat Nabi yang dia ni bukan orang bandar. Dia ni orang kampung lah. Orang Badui. Ya, bukan orang bandar. Macam Sayyidina Abu Bakar tu orang bandar. Sayyidina Umar tu orang bandar. Adapun Abu Dzar ni orang yang duduk di kampung lah. Orang Badui. Tapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Dzar radhiyallahu anhu ini, dia ni seorang sahabat Nabi yang cukup tinggi takwanya dan cukup zuhud orangnya. Ya, dia bukan sekadar bertakwa, tetapi cukup zuhud orangnya. Orang yang berkira-kira sangat tentang masalah halal dan haram ini. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini, tuan-tuan yang dihormati sekalian, sejarah dia dengan Nabi cukup banyak. Ya, salah satu daripada sejarah Abu Dzar ini, pernah satu ketika Abu Dzar ini di zaman Nabi duduk di Madinah, dia pernah minta jawatan daripada Nabi SAW. Nak minta jawatan, nak jadi menteri ke, nak jadi gubernur ke masa itu, tapi Nabi SAW tak benarkan. Ya, innaka dha'ifun, kata Nabi. Abu Dzar, tak payahlah engkau nak memegang apa-apa jawatan, engkau itu seorang lelaki yang dhaif. Seorang laki-laki yang bertakwa tetapi tidak memiliki sifat-sifat kepimpinan. Ya, dia ni orang yang bertakwa, soleh orangnya, tetapi tidak memiliki skill di dalam nak memimpin, di dalam nak membuat keputusan dalam perkara-perkara yang besar. Ya, sebab itu Nabi SAW tak beri kepada Abu Dzar. Dan Abu Dzar ni kalau kita tengok sejarah dia ni seorang sahabat Nabi yang Nabi pernah beritahu apa dia? Dia ni seorang sahabat Nabi yang nanti di akhirat nanti akan bangkit di padang mahsyar secara sorang-sorang. Ya, sorang-sorang. Macam mana boleh jadi begitu? Kisahnya berlaku pada zaman peperangan Tabuk. Ya, Abu Dzar ni orang miskin. Dia sahabat-sahabat Nabi pergi perang Tabuk di satu musim yang sangat panas, yang sangat getir lah. Ya, yang kaya-kaya ni pergi naik kuda lah, laju perginya. Tetapi Abu Dzar ni orang yang tidak berapa berada, dia pergi berjihad tu dengan menaik keldai. Keldai pula keldai yang dah tua, yang slow je. Tetapi dengan semangat jihad dia tetap juga pergi. Jadi bila pergi tu lambatlah dia sampai. Jadi bila tentera Islam dah jauh ke depan, Nabi tersedar, Abu Dzar ni mana ni? Penting Abu Dzar ni, sebab tu Nabi tunggu dia. Tiba-tiba Nabi nampak di ujung, di ufuk langit satu makhluk kecil. Memanglah daripada jauh memang nampak kecil. Makin lama makin dekat. Nabi tengok, ya Allah, Abu Dzar. Abu Dzar rupanya. Jadi Nabi kata, Abu Dzar, itu kamu ini nanti hari ini kamu muncul seorang-seorang, kamu akan meninggal dunia pun seorang-seorang, dan kamu akan bangkit di akhirat nanti seorang-seorang. Memang betul. Ya, bukan saja dalam perang Tabuk Abu Dzar muncul seorang-seorang, tetapi dia akan meninggal dunia seorang-seorang. Dan sejarah mencatatkan apa yang Nabi cakap itu betul. Abu Dzar ni di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia di padang pasir. Sebab apa? Sebab zaman Abu Dzar, zaman Sayyidina Uthman,
Abu Dzar ni menjadi pengkritik kuat kepada pemerintahan Sayyidina Uthman yang menjadi Khulafaur Rasyidin pada ketika itu. Dia kritik. Sebab apa? Sebab dia tengok kehidupan Sayyidina Uthman ni sudah berubah. Tidak mengikut rentak kehidupan Nabi, tidak mengikut rentak kehidupan Khulafaur Rasyidin yang zuhud. Uthman ni, dia ni agak menampakkan kemewahan dia, bajunya lebih cantik. Sedangkan Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, 12 tampalan ada pada baju dia. Seorang khalifah, Sayyidina Umar ada 12 tampalan. Jadi bila Abu Dzar yang zuhud ini melihat cara hidup Uthman sudah tidak begitu, maka dia kritik. Banyaklah yang dikritik menyebabkan Sayyidina Uthman terpaksa menangkap dia dan buang dia ke tengah-tengah padang pasir. Kena buang daerah lah. Itu. Sebab Sayyidina Uthman bukan buat satu benda yang salah. Itu. Ya. Kerana dia memerlukan pada ketika itu berpakaian kemas. Sebab pada zaman Sayyidina Uthman, empire Islam sudah jadi luas. Hubungan dengan negara-negara luar sudah banyak. Itu. Jadi takkanlah Sayyidina Uthman tengok dia selekih macam tu, jadi dia nak pakai cantik. Jadi ini tidak dipersetujui oleh Abu Dzar. Jadi dia telah dibuang negara dan dibuang daerah sehingga menyebabkan dia duduk kesorangan dengan isteri dia di padang pasir. Satu hari dia sakit dan dia telah pun beritahu isteri dia, cuba kamu tengok di luar kemah tu, takut-takut ada orang boleh tolong kita. Isteri dia keluar, bila keluar dia masuk dalam, tengok-tengok Abu Dzar telah pun meninggal dunia seorang diri. Lalu datang ketika itu isteri dia menunggulah ada tak orang lalu. Rupa-rupa ada seorang laki-laki lalu, iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu secara kebetulan dengan izin Allah lalu kat situ. Maka ketika itu dia minta tolong, dan bila Ibnu Umar masuk dalam kemah dia tengok Abu Dzar. Lalu kata dia, memang benarlah kata Rasulullah SAW, Abu Dzar dalam perang Tabuk muncul seorang diri, dia akan meninggal seorang diri, dan dia akan bangkit di akhirat nanti seorang diri. Di situ kita dapat belajar bahawa apa yang Nabi SAW cakap pasti betul. Sebab itu Nabi kita ni dipanggil As-Sadiqul Masduq. Dia As-Sadiq, dia adalah orang yang benar, Masduq, dan percakapan dia akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sejarah Abu Dzar. Dan hadis yang kita baca ini juga, dia ni diriwayatkan juga oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni sejarahnya banyaklah, ya. Kita ambil satu, dia adalah utusan Nabi SAW ke negeri Yaman. Ketika Nabi hantar tu, Nabi beritahu dia untuk untuk mengutip zakat di negeri Yaman. Dan bila dia pergi, Nabi SAW pada waktu itu wafat, dia tak sempat jumpa. Jadi ceritanya panjang, kita ringkaskan saja. Jadi hadis yang kita baca pada hari ini ialah hadis daripada Abu Dzar dan juga daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Kalau boleh dibesarkan sikit skrin ni ya, supaya saya boleh nampak. Tulisannya kalau boleh zoom ke ni? Boleh zoom. Saya boleh zoom kan di sini. Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini telah masuk Islam ketika Rasulullah SAW masih lagi di Mekah. Nabi telah menyuruhnya kembali kepada kaumnya. Ya, jadi dia ni masuk Islam di Mekah dan Nabi suruh balik ke kaumnya. Sebab apa? Sebab dia boleh bertindak sebagai pendakwah kepada kaum Arab yang duduk di padang pasir. Jadi memang dia di mata Nabi merupakan seorang lelaki yang sangat penting. Cuma skill untuk memimpin tu dia tidak ada. Sebab itu ketika Islam sudah menjadi pemerintah dunia, dia minta jawatan, Nabi tak izinkan. Sebab Nabi tak mau nanti dia menjadi susah di akhirat nanti. Itu aja. Namun dia bertekad untuk tinggal di Mekah bersama dengan baginda SAW. Ya, jadi begitu lebih kurang cerita dia. Ya, di mana Abu Dzar radhiyallahu anhu telah diminta oleh Nabi untuk duduk di kota Mekah, tapi dia telah kembali untuk kembali ke kaum dia duduk di negeri Mekah. Kalau boleh angkat sikit-sikit ni ke atas. Sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar yang bermaksud, ni tak boleh baca lah ni. Ya. Jadi hadis ini dari riwayat Imam daripada Abu Dzar, di mana Nabi SAW sudah pun beritahu dia tentang hadis ini. Apa kata Nabi? Ittaqillah. Wahai Abu Dzar, ittaqillah. Apa makna ittaqillah? Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ini apa makna? Ya, takwa ini mempunyai banyaklah makna-makna takwa ini. Ya, salah satu daripada
makna takwa itu orang itu mempersiapkan dirinya untuk berdepan dengan hari akhirat, hari kematiannya. Dalam apa juga agenda kehidupan dia, dia meletakkan hari akhirat itu sebagai matlamatnya. Dia bersedekah, matlamat untuk dapat bahagia akhirat. Dia belajar, matlamat untuk dapat bahagia akhirat. Ya, dia mengajar, matlamat untuk dapatkan bahagia di hari akhirat. Itu makna bertakwa. Ya, takwa juga boleh diartikan sebagai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa juga boleh diartikan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga menyebabkan dia mempersiapkan diri dia untuk berjumpa dengan Allah yang ditakutinya itu. Hukuman Allah di akhirat sangat ditakutinya. Itu makna takwa. Jadi Allah pesan kepada Abu Zar, dan Nabi pesan kepada Abu Zar, takwa itu di mana? Takwa itu mesti dibawa, mesti dijunjung, mesti digalas di mana saja dia berada. Sama ada di hadapan orang ramai maupun di belakang orang. Kadang-kadang depan orang nampak boleh bertakwa, tetapi bila di belakang lain bicara. Nabi pesan supaya bertakwa kepada Allah. Ya, jadi dan orang yang bertakwa ketika berseorangan ini, tuan-tuan, balasannya sangat besar. Dalam satu hadis, ya, maksudnya, ya, Nabi SAW pernah beritahu ada dua jenis manusia yang di akhirat nanti dia ni tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bila di hari kiamat nanti orang berdiri di padang mahsyar, dia daripada kubur direct saja masuk dalam syurga, tak ada hisap di padang mahsyar. Salah satunya apa? Salah satunya orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di hadapan orang maupun di belakang orang. Sebab apa? Kerana asasnya malu kepada Allah. Itu. Ketika dia berada keseorangan, dia takut kepada Allah, tak buat dosa, tak buat maksiat. Biasanya orang seorang-seorang ni belum tentu lagi dia bertakwa. Tapi yang ini dia bertakwa. Walaupun tak ada orang, walaupun dia berseorang, yang boleh dengarnya bunyi cicak aja, yang boleh dengarnya bunyi angin aja, tetapi dia tetap bertakwa kepada Allah. Tetap menjaga persoalan halal dan haram. Orang ini, kata Nabi, di akhirat nanti dia masuk syurga tanpa hisap. Ya. Dan yang kedua ialah orang yang bersabar di atas segala ujian yang datang menimpa diri dia. Jadi itu makna takwa. Jadi Allah pesan, Nabi pesan kepada Abu Zar, takwa itu hendaklah dibawa haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Di mana saja kita berada, Nabi pesan kepada dia supaya bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini menjadi satu pengajaran lah kepada kita. Ya. Supaya kita bertakwa kepada Allah. Jadi hadis ini kita tengok dalam terjemahan ini, Nabi berpesan kepada Abu Zar, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ya, ikutilah segera kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Ini pesanan Nabi yang kedua kepada Abu Zar. Nabi tahu bahawa Abu Zar ni manusia. Bila sebut manusia, dia takkan dapat lari daripada dosa. Ya, dia takkan dapat lari daripada melakukan kesalahan. Jadi memang betul kalau kita tengok kepada diri kita sebagai manusia ni, ya, kadang-kadang kita berjaga dah. Kadang-kadang kita tahu dah benda tu haram, benda tu berdosa, tapi kadang-kadang tak mampu untuk kita menolaknya. Itu ya, kita fikir balik, ya Allah, cuba kita kenangkan kehidupan kita yang lalu, macam mana kita boleh terjatuh ke dalam dosa ini? Macam mana kita boleh buat benda ni sedangkan kita tahu dia salah? Itulah kelemahan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia jadikan manusia ni memang macam tu. Manusia ni begitu keadaan dia. Ya, jadi kita mungkin tanya, mengapa Allah Taala buat begitu? Allah Subhanahu Wa Taala buat begitu tujuannya ialah untuk melihat siapa di kalangan kita orang yang mengharapkan Allah ketika dia melakukan kesalahan. Ini yang penting. Membuat kesalahan itu, ini fitrah manusia. Ya, kesalahan kecil besar ini manusia, memang begitu. Tetapi Allah bukan tengok di situ. Allah yang nak dilihatnya, siapa manusia yang melakukan kesalahan tetapi dia mengharapkan kepada kemampuan aku. Siapa di kalangan manusia yang melakukan kesalahan, itu biasa kerana dia manusia. Tetapi siapa di kalangan mereka yang buat dosa itu takut kepada aku, akan datang kepada aku untuk minta maaf, akan rela untuk menebus
Apa saja demi untuk dapatkan kemaafan aku. Di situ harga yang Allah Ta'ala nak tengok. Di situ nilai yang Allah Ta'ala nak tengok. Sebab itu di sini Nabi SAW beri satu kaedah pada Abu Zar. Betul, kamu manusia boleh jatuh dalam dosa. Tetapi nilai yang Allah Ta'ala nak tengok, sejauh mana kamu takut kepada Allah dan berhasrat untuk menebus kembali kesalahan kamu. Jadi kalau kamu betul nak tebus kesalahan kamu, bagaimana? Caranya, tampallah dosa itu dengan al-hasanat. Tampallah dosa itu dengan kebaikan-kebaikan lain. Itu yang kita tengok dalam tulisan itu. Ini selari dengan firman Allah. Apa dia? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya segala kebaikan-kebaikan yang kita buat itu akan dapat menghapuskan as-sayyiat. Akan dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Itu ya. Jadi kita buat kebaikan. Hatta kepada orang pun. Ini bukan saja kesalahan kepada Allah. Hatta kepada orang. Katakan kita ni pernah mengumpat seseorang itu. Kita nak minta ampun daripada sehari ke sehari tak sempat jumpa. Itu ya, macam dalam konteks orang-orang di ITM ni katakan sama-sama pensyarah ni katakan. Pernah kita mengumpat teman kita tu. Kita tahu dia berdosa. Tiba-tiba sedar-sedar dia ditukarkan. Ya Allah, jauh ke Sarawak. Nak jumpa balik bukan senang nak minta maaf. Nak jumpa balik bukan senang nak minta maaf. Kadang-kadang dah berjumpa dalam seminar. Allah rasa berat pula mulut nak bercakap minta maaf. Itu. Tiba-tiba kawan tu meninggal. Nak buat macam mana? Tiba-tiba dia meninggal. Maka caranya gantikan kejahatan kita pada dia dengan kebaikan. Bagaimana? Jumpa tong masjid. Ya, kita berdermalah kepada masjid. Niatkan bahawa pahala itu kusedekahkan kepada almarhum atau almarhumah teman yang aku pernah buat dosa pada dia. Kita gantikan. Ya. Kita gantikan dengan apa? Dengan kebaikan. Gantikan dengan kebaikan. Sebab ini kaedah. Buat dosa, buat salah itu, ini memang kerja biasa manusia. Tetapi nilai yang Allah Ta'ala nak tengok, siapa yang sanggup menebus kembali dosa dia tu. Itu ya. Dan kita tengok kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, ayah dia yang termakan sebiji apple yang hanyut dalam sungai. Itu. Dia tengok apple tu hanyut, dia pun makan. Makan-makan baru dia terfikir, ini apple ni siapa punya ni? Lalu dia mencari melawan arus ke ulu sungai. Dia tengok di situ ada ladang apple, mesti tuan punya ini. Lalu dia jumpa minta maaf. Lelaki tu kata, saya tak maafkan selagi awak tidak berkhidmat dengan saya. Itu dia. Ya, jadi dia sanggup berkhidmat, dia rela buat asalkan dosanya dapat ditebus. Di situ nilainya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita akan menjadi sebahagian daripada orang yang mengaku depan Allah bahawa kita ni banyak buat dosa. Ngaku je. Tetapi yang penting, bagaimana usaha kita untuk menebus kembali dosa tersebut, untuk menggantikan dosa dengan pahala, untuk menggantikan perbuatan yang tidak elok, ganti dengan perbuatan yang elok. Ya. Baik. Ini di atas ni, kalau boleh kembali balik yang tadi tu, muka surat yang tadi tu, tak habis baca lagi. Baik. Dan pesan Nabi SAW itu ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang hasan, akhlak yang terbaik. Itu kita bila manusia ini memang kita tidak boleh duduk bersendirian ya. Kita memang kena bergaul. Kita bukan kita satu masyarakat, manusia adalah masyarakat sosial yang mesti bergaul. Tapi dalam kita bergaul ini kadang-kadang kita jaga tak buat salah, orang pula buat salah dengan kita. Pesan Nabi, adablah manusia ini dengan akhlak yang terbaik. Ya, adab dia dengan akhlak yang terbaik. Jadi kita baca sikit. Innal hasana yudhibnas sayyiat. Bergaullah, kemudian seterusnya Nabi berpesan, bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya, bergaullah dengan manusia dengan cara yang kamu merasa senang bila diperlakukan oleh mereka kepada kamu. Itu maksud bergaul dengan manusia dengan cara yang baik. Seperti mana kita suka orang melayan kita, begitu kita layan orang tu. Itu maksud baik. Ya. Jadi dekat sini saya dah buat sedikit penambahan. Kadang-kadang kita boleh buat baik kat orang. Kita boleh buat baik kat orang. Tapi bila orang buat jahat pada kita, apa pula tindakan kita? Itu. Maksudnya ya, Nabi SAW
beritahu sini, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Ini bukan saja kita beri kebaikan kepada dia, tapi bagaimana kita mendepani kejahatan dia terhadap diri kita. Adakah nak dibalas dengan dendam juga, nak dibalas dengan kejahatan juga? Yang itu pun Nabi pesan jangan. Ya, ketahuilah bahawa yang paling berat timbangannya di akhirat kelak adalah akhlak yang terbaik. Inilah dia. Ya. Bukan solat tahajud itu timbangan yang terberat di akhirat nanti. Bukan puasa sunat itu timbangan yang terberat di akhirat nanti. Timbangan yang terberat di akhirat, kalau kita nak timbang kita jadi berat, ialah akhlak yang baik. Ini sabda Nabi SAW, rahsia dia kepada kita. Ya, sebab itu zaman Nabi pernah berlaku seorang perempuan yang di malam harinya bersolat tahajud, di malam harinya, di siang harinya berpuasa sunat. Tapi bila dia meninggal, ya, Nabi kata dia itu ahli neraka. Sahabat terkejut. Mengapa? Kesnya bukan apa pun, kerana kes akhlak yang buruk. Seekor kucing, ya, dikurungnya sampai mati kawan tu. Padahal dia ahli tahajud, padahal dia ahli puasa sunat, tetapi akhlaknya tidak baik. Bukan kepada manusia, kepada kucing, ya, kepada binatang, akhlaknya tak baik. Kurung kucing itu sampai mati. Nabi kata perempuan itu duduknya dalam api neraka Allah. Lihat. Tetapi akhlak yang baik, itulah yang akan memberatkan timbangan amal. Ya, kita dengar dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh guru-guru kita, ya, bagaimana orang yang kadang-kadang akhlak dia baik, dia buat sikit aja. Disebab akhlak yang baik itu Allah masukkan ia ke dalam syurga. Ya, dulu pernah berlaku zaman salafus salih, seorang lelaki peminum arak. Dia berjalan terhuyung-hayang di kota Baghdad tu dalam keadaan mabuk. Tiba-tiba dia melihat ada satu kertas ditiup angin. Jadi dia tengok, jadi kertas itu berguling-guling lah. Menarik perhatian dia. Tengok apa tu. Dia pun pergi dekat tengok-tengok. Rupanya kertas itu ialah helaian Al-Quran. Terus dia ambilnya dan dia letakkan di setempat yang tinggi dan selamat. Tak lama lepas tu dia meninggal. Seorang wali Allah yang berada di kota Baghdad bermimpi lelaki itu dimasukkan dalam syurga. Bila ditanya mengapa? Kerana akhlaknya menyelamatkan helaian Al-Quran, secebis helaian Al-Quran. Itu pun Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ini menunjukkan bahawa akhlak yang baik itulah yang menjadi pemberat kepada timbangan amal kebaikan kita. Bukan solat tahajud, bukan puasa sunat, tapi akhlak yang baik. Sebab tu Nabi kata, khaliqin nas, bergaullah kamu dengan manusia. Cara macam mana? Bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang terbaik. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai antara kamu dan yang paling dekat kepadaku di akhirat, di hari kiamat, ialah orang yang paling baik akhlaknya antara kamu. Itu, ya. Sebab itu, ya, kita cubalah memiliki akhlak ini. Ya. Akhlak yang baik ini kita boleh dapat daripada Al-Quran, kita boleh dapat daripada Al-Hadis, dan kita boleh dapat daripada apa yang dianggap baik dalam masyarakat kita. Contoh, kita pergi rumah orang, ya, akhlak yang baik, bawa lah sekilo apple. Ya, kita pergi rumah orang, akhlak yang baik apa dia? Telefon dulu, supaya dia boleh siapkan dia punya rumah tu. Akhlak yang baik apa dia? Bila sampai depan rumah dia, jangan bagi salam betul-betul depan pintu dia. Ya, nanti akan menyebabkan kita ternampak aurat isteri dia. Ya, lepas tu bagi salam terus masuk pula. Allah, rumah dia tengah berselerak, malulah dia anak kecil. Itu dengan puntingnya, dengan botol susu berlambak dengan susu tumpahnya, biasalah. Itu jadi tentu tuan rumah rasa malu. Jadi akhlak yang baik, bagi salam, duduk di sebelah kiri ataupun kanan pintu dia supaya kita tak ternampak aurat dalam rumah dia tu. Itu sebahagian daripada akhlak yang baik. Ya. Jadi begitu. Jadi kita kena faham dalam Islam ini bukan seperti sebahagian agama yang lain. Dalam agama yang lain tu dia pandang ibadat itulah yang paling besar. Dan ibadat itu sebagai orang kata ketundukan kita kepada Allah. Tetapi bagaimana kita dengan hamba Allah? Ya. Sebab itu tuan-tuan, dalam banyak hadis-hadis, yang terutama dalam hadis-hadis kursi, Allah menceritakan kepada kita bagaimana di akhirat nanti Allah dia merepek. Dia marah kepada sebahagian hamba dia di akhirat. Kata dia apa? Kamu ni di dunia dulu aku sakit, kamu tak datang ziarah. Kamu ni
Sewaktu di dunia dulu aku lapar, kamu tak bagi aku makan. Hamba-hamba Allah ni kata, ya Rab, macam mana kami nak ziarah engkau? Engkau mana pernah sakit sebab engkau Allah yang maha berkuasa. Macam mana kami nak bagi engkau makan? Sebab engkau tak pernah lapar sebab engkau Allah yang maha berkuasa. Dia kata bukan itu maksudnya. Di dunia dulu ada hamba aku yang sakit tetapi kamu tak pergi ziarah. Menziarahi hamba aku yang sakit samalah dengan menziarahi aku. Di dunia dulu ada hamba aku yang lapar, kamu tak pergi bagi dia makan. Bagi makan hamba aku yang lapar sama dengan kamu bagi aku makan. Sebab yang melaparkan dia itu ialah aku. Yang mensakitkan dia itu ialah aku. Bila kamu bagi dia makan, bila kamu ziarah aku, ziarah dia bermakna kamu ziarah aku. Nampak ya? Kalau kita tengok tuan-tuan yang dihormati sekalian, bagaimana akhlak yang mulia ini cukup besar ukuran di depan Allah. Sehingga orang yang telah dibuang di orang kampung. Ya, kalau kita tengok dalam satu hadis, dalam hadis 40 ni, kita dah belajar dulu. Seorang laki-laki dihalau oleh orang kampung. Orang kampung tak bagi duduk situ lagi dah. Sebab apa? Dia ni ahli maksiat yang sangat kuat. Ya, ahli maksiat yang sangat kuat. Dia bunuh orang, 98 orang dibunuh. Dia jumpa satu ulama, bagaimana ada jalan taubat? Tak ada. Maka dia ulama itu pun dia bunuhnya, cukupkan 100. Punya jahatnya. Ya. Tetapi akhir sekali Allah Ta'ala letak dia dalam syurga. Apa kisnya? Kisnya kerana akhlak yang baik. Bukan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada seekor anjing yang sedang lapar. Anjing yang dahaga yang dia jumpa di padang pasir. Ya, dia baru saja minum air dalam telaga tu. Bila dia naik daripada telaga, ada anjing terjulur lidah dahaga. Anjing nak masuk dalam perigi, mana dia boleh naik balik? Lelaki yang dikatakan orang jahat dan penjenayah besar ini masuk dalam perigi itu gunakan kasut dia sebagai pencedok airnya. Lalu diulurkan kepada anjing tu minum dan hilang dahaga, anjing tu pergi. Dan bila dia naik atas, tak lama lepas itu dia meninggal. Orang ini mendapat keampunan daripada Allah, diberikan syurga. Sebab apa? Sebab akhlak baik. Bukan kepada manusia, kepada haiwan. Jadi kalau kepada haiwan pun akhlaknya baik macam mana? Ya, kita berakhlak baik ni bukan saja kepada orang hidup, kepada orang yang dah mati pun akhlak baik juga. Cuba tengok bila kita mandikan orang yang telah meninggal dunia. Kita kena mandikan dengan akhlak. Sebab itu tak boleh ditayang-tayangkan orang yang kita mandi itu ditutup. Ini akhlak, takut nanti aib dia terbuka. Ya. Dan bila kita pergi tu nampak keaiban, ya, keaiban tak boleh diceritakan. Tak boleh diceritakan kepada orang lain. Ini amanah besar. Nampak tu? Ini akhlak. Jadi sebab itulah akhlak ini adalah buah daripada ibadah. Jadi kita boleh dapat sifir. Apa dia sifir dia? Orang itu hebat macam mana pun ibadah dia, Allah Ta'ala anggap ibadah yang tak hebat. Sebab apa? Ibadah yang tak ada buah. Buah kepada ibadah apa dia? Buah kepada ibadah ialah akhlak. Jadi kalau akhlaknya buruk bermakna ibadahnya tak ada buah. Pokok rendang tapi buah tak ada. Bila buah dah tak ada, walaupun pokok rendang, tebang aja dah. Ya. Jadi begitu Allah Ta'ala, hadis yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Ya. Akhlak yang baik, kita sambung sikit lagi. Akhlak yang baik adalah sifat para Nabi, para Rasul dan orang-orang mukmin pilihan. Perbuatan buruk jangan dibalas dengan keburukan. Tetapi, ni tak habis lagi ni. Admin, tolong sambung sikit lagi. Muka surat terbaru. Alhamdulillah. Oh, semua dah terkepung. Semua dekat rumah ni. Tak ada yang duduk di universiti. Ada Ustaz. Saya kat universiti ni. Saya kat Gambang. Universiti? Kat Gambang. Oh gitu. Kat Gambang? Saya. Oh dekat sana tak PKP ya? Tak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kita sambung sikit lagi. Okey. Jadi dimaafkan, diampuni serta dibalas dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, buatlah baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Ini lagi hebat ni. Itu ya. Yang ini yang susah ni itu. Sebab kadang-kadang buat baik pada orang, buat baik pada kita itu mudah. Tapi buat baik kepada orang yang buat jahat pada kita, yang ini agak susah. Itu ya. Sebab itu Allah Ta'ala dalam satu hadis, dalam satu ayat dalam Quran dia kata apa? Ya. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum.
Orang yang berbuat jahat kepada kamu tu, balaslah sekadar kejahatan yang dia buat. Dibenarkan. Sebab tu dalam Islam dia ada hukum kisos. Hukum kisos ni apa dia? Balas balik apa yang orang buat pada kita. Ini dibenarkan dalam agama. Tapi dalam ayat itu Allah sambung lagi. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Balaslah kejahatan mereka seperti mana kejahatan apa yang mereka buat kepada kamu. Boleh balas. Tapi fa'in tak, kalau kamu berikan kemaafan, wa aslahu, dan kamu bukan saja berikan kemaafan, kamu aslahu, kamu buat islah kepada dia, buat kebaikan pula pada dia. Apa ganjaran dia? Dia buat jahat pada kita, kita buat baik, dan kita buat kebaikan pula kepada dia. Bukan sekadar maaf, tapi buat baik pula. Allah kata ganjaran dia, fa'ajruhu 'ala Allah. Pahala dia, balasan dia, itu rahsia aku, kata Allah, aku takkan beritahu kamu. Itu rahsia aku. Kamu tunggu nanti apa aku bagi pada kamu. Allah Ta'ala dalam ayat ini, dia tak beritahu apa balasan yang akan dibagi. Itu rahsia dia. Bermakna yang dia nak bagi ni satu benda yang sangat hebat. Sampai Allah Ta'ala tak nak beritahu. Sebab apa? Dia nak buat surprise lah tu. Itu ya. Dia nak buat surprise. Mungkin di akhirat nanti, bukan saja dia maafkan kepada kita, dia akan kata, sekarang ini aku janji dulu fa'ajruhu 'ala Allah, ganjaran dia rahsia, aku takkan beritahu. Sekarang ni ambil 50 orang, 40 orang, 100 orang kaum kerabat kamu, masukkan ke dalam syurga yang dah masuk neraka tu. Mungkin berlaku begitu. Sebab dalam ayat ini Allah kata, aku takkan beritahu kepada kamu apa ganjaran yang aku akan beri kepada orang yang membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Aku takkan beritahu balasan dia. Jadi ini surprise daripada Allah. Ya, Allah juga pandai buat surprise, tapi surprise Allah bukan surprise macam manusia. Kita surprise kita sekadar kek aja tu. Kek, kemudian tutup lampu, kita buka lampu, tengok-tengok ramai kawan kita ada kek, ada sate akhir-akhir kita. Tapi Allah punya surprise, dia akan bagi kepada kita di akhirat surprise yang kita takkan sangka-sangka. Jadi ini besar, ya. Jadi memanglah kalau ikut kata syaitan, syaitan kata apa? Kau ni bodoh, orang buat jahat pun kau nak buat baik lagi. Tak, bila kita kenangkan janji Allah, Allah sampai tak nak beritahu apa dia nak bagi pada kita kalau kita boleh balas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini kehebatannya. Sebab itu dalam hadis ini Nabi pesan kepada Abu Zar, khaliqin nas bi khuluq, khaliqin nas, bergaullah kamu dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang hasan, yang terbaik. Ini hebat itu. Jadi kuliah kita pada hari ini walaupun pendek hadis ni, tetapi kalau dapat diamalkan, ini kunci syurga. Ini kunci syurga. Apa kunci syurga? Buat baik pada orang. Ya, kemudian bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Di mana saja berada, bertakwa kepada Allah. Ini dua kita dapat buat, insya-Allah. Allah Ta'ala melalui lidah Rasulnya menjanjikan syurga untuk kita, insya-Allah. Ya, itu saja. Kalau ada perbincangan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, dapat juga jumpa Ustaz. Ni tak dapat jumpa, tengok gambar doktor pun ni. Alhamdulillah. Ustaz, tadi nak tanya sikit. Ada satu, saya tak pastilah hadis ke sahih ke tak, cuma biasa dengar yang kata bila seorang anak Adam tu buat apa, kejahatan atau buat dosa, malaikat catat satu. Ya. Kemudian bila dia buat kebaikan, macam mana dapat tiga kebaikan ke? Ataupun bukan yang kata ada dia nak catat satu, kemudian malaikat rahmat kata nanti dulu, tunggu dia buat kebaikan. Kemudian dia catat dua pun malaikat rahmat kata tunggu dulu. Kemudian dia buat kebaikan, keburukan tu terpadam atas kebaikan yang, kejahatan tu terpadam atas kebaikan yang dia buat. Pernah tak Ustaz dengar benda tu? Kalau saya terbaca dalam satu hadis yang sahih, mafhum dia, pemurahnya Allah, rahmatnya Allah ini, bila anak Adam itu berbuat baru bercadang nak buat kebaikan, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala telah pun bagi pahala kepada dia. Dan baiknya Allah, anak Adam itu telah pun berbuat kejahatan, sudah bercadang untuk buat kejahatan, tetapi Allah belum lagi menulis kejahatan. Kebaikan
bila baru bercadang nak buat kebaikan, belum buat, tetapi di situ Allah Ta'ala telah berikan ganjaran. Kejahatan, baru bercadang nak buat kejahatan, Allah Ta'ala belum tulis. Dan kebaikan tu pula, bila dia buat 10 pahala Allah Ta'ala bagi ganjaran. Tetapi kejahatan, bila telah pun dia buat, Allah Ta'ala tulis 1 saja. Dan 1 tu pula, bila-bila banyak jalan Allah Ta'ala bagikan lorong untuk mendapatkan kemaafan daripada diri. Macam tadi lah. Ya, kemaafan seperti apa, buat kejahatan, tampalkan balik dengan kebaikan. Kita nampak konsep ini, kita tengoknya dalam kita semayang. Dalam kita semayang, kan kadang-kadang kita tertinggal sunat-sunat ab'ad. Kan dalam semayang ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Itu sunat ab'ad ini mana sunat-sunat yang diberatkan untuk kita buat, macam kunut, macam baca tayat awal. Kalau kita tertinggal yang itu bukan buat jenayah tu, itu buat benda yang kita tertinggal. Disuruh kita menjabarkannya, disuruh kita menampalnya dengan apa? Dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Bila kita semayang fardu. Tengah-tengah semayang fardu macam-macam yang kita ingat. Itu. File tak siap lagi lah. Assignment tak siap lagi lah, ya. Masa kita belajar dulu lah. Itu. Jadi bila kita dalam semayang fardu, kita banyak kesalahan kita buat, maka disuruh kita tampal dengan apa? Dengan sunat-sunat selepasnya. Itu sebab lepas solat zuhur ada 2 rakaat sunat. Tujuannya apa? Untuk tampal kesilapan kita dalam solat tu. Banyak benda yang kita ingat. Cari kunci sebelum semayang tak ingat. Dalam semayang boleh ingat. Mana aku letak kunci tadi. Jadi kita tampal dia dengan solat sunat. Sebab itu lepas semayang fardu, jangan lupa untuk solat sunat. Tampal balik kejahatan kita. Dia kira kesilapan lah Ustaz kan? Bukan maksiat tak? Nah, sama je. Kesilapan dan maksiat dalam Islam ni, perkataan jenayah, bukan istilah jenayah yang kita guna pada hari ni. Jenayah pada hari ni kita faham bahawa curi, membunuh. Jenayah dalam fiqh Islami artinya apa saja kesilapan yang dilakukan. Hatta benda kecil itu dianggap jenayah. Cuma ada jenayah yang termasuk dalam hudud, ada jenayah termasuk dalam kisos, ada jenayah termasuk dalam dosa saja tapi tidak ada hukuman yang ditetapkan. Jadi apa saja kesalahan dianggap jenayah. Jadi semua tu selagi benda tu tidak ada kaitan dengan manusia. Bila ada kaitan dengan manusia, tak cukup dengan istighfar lah, kena minta maaf dengan manusia tu. Begitu. Nah, Ustaz, sebab saya tanya ni, ada setengah pendapat lah, tukar pendapat, ada setengah orang dia main-mainkan lah perkara ni. Di mana dia kata tak apalah, aku buat dosa dulu, nanti aku pergi Mekah settle lah. Ini ahli maksiat ni. Jadi orang ini, maksud hadis ini bukan memberi peluang kepada kita untuk kita buat dosa. Sebab bagi orang kadang-kadang dia mainkan Allah, dia mempermainkan kemurahan Allah. Allah, tak apalah kita buat dosa, nanti kita minta maaf lah Allah. Allah kan Maha Pengampun. Ini maknanya betul ke Allah Ta'ala akan berikan keampunan kepada dia? Itu janji Allah. Itu janji Allah. Kita pula anak murid kita buat salah sekali, kita boleh maafkan. Datang kuliah lambat 2 minit, kita boleh bagi masuk lagi. Tapi kalau dah sebulan 10 kali dia buat, agaknya kali ke-11 kita nak bagi dia masuk. Kan? Jadi nampak sangat dia nak memain-mainkan lecturer ni. Memanglah lecturer ni baik orang dia. Kan, bagi dia masuk. Kan? Tetapi bila dah berulang-ulang kali, lecturer tak bagi dah. Jadi Allah pun begitu. Kan? Sekali buat okey, 2 kali. Tapi bila nampak, ini macam mempermain-mainkan rahmat Allah. Jadi pasti Allah Ta'ala Maha mengetahui isi hati dia. Apa tujuan dia sebenarnya. Saya Ustaz. Ya, sama. Ada 15 hadis ni, 15 orang ikut kuliah kita ni. Alhamdulillah. Saya di Batu Pahat ni, alhamdulillah agak tenang sikit lah di Batu Pahat ni. Ustaz sekarang kat Batu Pahat ke? Batu Pahat. Sebelum PKP tu saya dah keluar lah sebab ada program-program kat sini. Oh, okey. Ini hijrah ke sana. Ada juga unsur-unsur tu. Dr. Haryati dia hijrah ke Universiti Malaysia Pahang. Oh, dah tak ada salam lagi dah. Tak ada, sebab tu dia dekat Gambang. Kat Gambang. Okey. Mungkin kan dia salam lagi. Dr. Haryati boleh buat satu slot asing untuk ustaz di UMP nanti.
InsyaAllah. kalau dia bermurah hati lah. Benda baik kita sebar-sebarkan, Ustaz. InsyaAllah. Inilah saya Ustaz. Oh. Ya. Ini kenal. Doktor dah tinggalkan UiTM masa tu saya masih lagi bagi kuliah kat situ. Ada sikit lepas saya dah kurang dah Ustaz. Ya. Saya keluar je, saya tengok juga kurang sampai tengok buku ni pun saya bawa. Oh ya, semangat tu. Tapi kat sini kena kerja lah, tak boleh work from home. Kena datang office juga. Oh, ya. Alhamdulillah. Kita boleh buat selalu lah macam ni, insyaAllah. InsyaAllah, boleh. Nanti saya invite kawan-kawan daripada UMP juga. So ramai sikit hariah Ustaz nanti. Yelah, alhamdulillah. Boleh kita share ilmu ni, insyaAllah. Ustaz Yati boleh buat dekat sana satu group. Boleh, insyaAllah saya boleh ajak. Buat satu slot lain untuk Ustaz. Mana yang berminat kan? Boleh. InsyaAllah, bagus tu. Yani nak tanya tadi. Yani cepat tanya. Oh, comel ni Yani. Kita nak tengok Yani. Lama Ustaz tak jumpa Yani tu. Tak jadi tanya. Dia orang ni usik-usik tak jadi tanya dah. Lawak betul lah Yani. Ambil. Kesibukan melayan anak-anak di rumah. Sorry. Alamak. Okeylah, moderator mana? Rozaina. Dah habis kan? Dia Ustaz bercakap tadi, Ustaz kata pasal Sedang apa tak jelas. Aduh, dia main cap-cap pula dengan anak dia. Ini cabaran UDM. Dekat rumah. Maaf Ustaz, sorry. Cabaran UDM memang kejap lagi ada kelas ni. Tak ada Ustaz, macam kalau kata kita dalam nak membalas baik kepada orang yang buat jahat dengan kita, boleh tak kalau kita ambil tindakan kita tak nak berjumpa dengan dia untuk mengelakkan rasa tak puas hati tu? Ya. Ada orang dia buat begitu kerana berdalilkan kepada peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi kan yang Wahsy. Wahsy ni dialah orang yang melontar lembing ke arah Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Ya, sehingga Sayyidina Hamzah rebah dan lepas tu dia robeknya dada Sayyidina Hamzah dan cuba dia keluarkan hatinya. Jadi bila Nabi SAW melihat jenazah Hamzah yang telah dibuat begitu, dia bersumpah lah. Kan, jadi Nabi marah lah. Jadi tiba-tiba Wahsy ni selepas beberapa tahun datang masuk Islam. Jadi Nabi Islamkan dia. Tetapi Nabi minta supaya tak payahlah dia bertemu dengan Wahsy lagi sebab takut nanti kenangan lama. Kenangan lama dia teringat kesedihan. Dia tak nak jumpa dengan Wahsy itu bukan kerana tidak mau luka lama berdarah kembali, bukan. Itu. Dia dah maafkan. Nabi bila dia maafkan memang maaf. Dia maaf yang sungguh-sungguh, bukan lakon-lakon. Tetapi dia takut kesedihan dia yang lama itu berulang kembali. Kesedihan dia mengenangkan bagaimana bapa saudara dia Hamzah itu. Di situ berlaku kesilapan. Jadi ada orang ambil cerita tu, dia kata tengok Nabi pun tak nak jumpa dengan orang yang pernah menyakiti diri dia. Bukan, Nabi tak nak jumpa tu bukan dia tak maafkan Wahsy. Dia maafkan. Ada orang buat kesalahan lebih besar daripada Wahsy kepada dia. Nabi maafkan dan Nabi berjumpa. Cuma Nabi tak nak jumpa dengan Wahsy itu kerana takut nanti kesedihan dia yang lalu tu. Sebab masa Sayyidina Hamzah meninggal dunia tu, bila dada dia dirobek tu, Nabi berada dalam keadaan yang terlalu sedih.
Sehingga Nabi bersumpah dengan nama Allah, dia akan bunuh 1000 orang. Allah Ta'ala tegur dia, mengapa kena bunuh 1000 orang? Sedangkan yang terbunuhnya bapa saudara kamu seorang aja, mengapa nak dibunuh 1000 orang? Ya. Jadi menunjukkan bahawa Nabi tak nak jumpa sebab takut kesedihan lama berulang kembali. Jadi kita tidak boleh gunakan cerita itu untuk buat apa yang kita buat hari ni. Pertama sekali, apakah kesalahan teman kita tu sama dengan yang Wahsy tu buat? Kita boleh ukur kat situ. Kan? Kadang-kadang kesalahan itu pun kita kena semak. Kesalahan itu berlaku atas sebab kita juga ke? Macam Nabi memang 100% tidak ada kesalahan pada diri dia. Ya, memang Wahsy yang membunuh bapa saudara dia, kerana Wahsy ini dia seorang hamba yang nak merdeka. Hindun yang ketika itu masih lagi kufur menawarkan kemerdekaan kepada Wahsy kalau dia boleh bunuh Hamzah. Nabi tak ada salah langsung. Hari ni mungkin kita cuba nak buat macam Nabi buat pada Wahsy, tetapi kita semak balik, kadang-kadang kesalahan kawan kita berpunca daripada diri kita juga. Ya, lalu berlaku permusuhan. Bila berlaku permusuhan, lepas tu nak baik balik, boleh baik dengan saya, tapi saya tak nak jumpa awak lagi. Itu nampak satu mana konsep yang tidak sama. Itu. Peristiwa sama, tapi konsepnya kita dah ambil cara yang salah. Jadi kan elok kita terus berbaik, macam biasa kan. Kan itu lebih baik kan, daripada kita terus orang kata buat seperti mana yang kita sebutkan tadi lah, sebab konsepnya tak sama. Wallahu a'lam bisawab. Ustaz, soalan tak tahu yang tak akhir ke apa. Saya tanya, berdasarkan hadis kita bertakwa kepada Allah dan akhlak terpuji ni, akhlak anak-anak ni Ustaz, saya dalam kebingungan memikirkan macam mana cara yang terbaik untuk kita. Yelah, kita cuba tunjuk akhlak yang baik untuk anak-anak tengok kan, tapi dia terdedah juga dengan dunia luar yang macam-macam akhlaknya kan. Jadi apa cara yang terbaik Ustaz untuk kita, yelah, untuk kita bentuk akhlak anak-anak ni, anak-anak yang kecil lah especially. Terima kasih Ustaz. Yang kecil tu lah buat macam mana, dah memang macam tu lah. Itu yang kecil tu. Sebab yang kecil ni kita kena dengar je cakap dia sampai dia reti apa kita cakap kan. Umur dia setahun, umur dia 3 bulan, umur dia setahun, memang dia raja lah dalam rumah tangga kita tu. Kita kena dengar je cakap dia kan sampai dia mengerti apa kita cakap. Masalah ni yang dah besar-besar ni. Kan. Jadi saya lihat pada hari ini inilah cabaran kita. Itu bukan saja cabaran kepada orang-orang awam macam tuan-tuan, macam saya seorang ustaz, inilah cabaran dia. Kan? Jadi saya lihat bahawa takwa kita itu kepada Allah tu sangat penting lah. Kadang-kadang hari ini bila kita cakap, kadang-kadang mereka terasa hati. Kan? Jadi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping sedikit usaha yang kita lakukan supaya mereka ini berubah. Sebab budak-budak zaman sekarang ni dah pandai-pandai, dah bijak-bijak, mereka boleh faham apa yang kita nak cakapkan. Kadang-kadang tak perlu dengan suara yang tinggi. Kadang-kadang perlu dengan senyuman kita boleh menasihati mereka. Kadang-kadang dengan perbuatan kita yang baik pada mereka mungkin menyebabkan mereka boleh faham. Kan? Jadi insya-Allah yang penting kita bertakwa. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tuan-tuan semua ada masa, nanti cuba buka dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Surah Al-Ahzab ayat 37. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa satu kisah bagaimana Sayyidina Zaid bin Harithah dia bergaduh besar dengan isteri dia, iaitu Sayyidatina Zainab binti Jahash. Zainab ini dia ni orang yang berkedudukan bangsawan tinggi, ya. Suratul Ahzab ayat 37. Dia ni orang yang orang Quraisy lah, orang Quraisy daripada golongan bangsawan, kahwin dengan Zaid bin Harithah, seorang yang daripada keturunan hamba. Jadi mula-mula kahwin okey, tapi bila dah lama kahwin, mulut dia jadi kasar sikit, selalu rendah-rendahkan suami dia. Jadi bila Zaid bin Harithah jumpa Nabi, cakap dah tak tahan dah dengan mulut Zaid, isteri dia ni, Nabi, dan dia minta nak cerai. Apa kata Nabi? Nabi kata, imsik alaika zaujaka wattaqillah. Dua benda yang Nabi nasihatkan. Pertama apa? Jangan kamu ceraikan isteri kamu. Satu. Yang kedua, wattaqillah. Engkau tu kena bertakwa kepada Allah. Nampak? Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni kita tengok Nabi dia suruh Zaid bin Harithah yang merawat diri dia sendiri. Rawat diri dia sendiri. Ya.
Memang Zainab binti Jahash dah memang macam tu dah mulut dia. Tapi kalau Zaid bin Harisah layan juga mulut dia yang jahat tu, itu berdebat juga dengan dia, lama-lama api curah dengan api lah, api curah dengan minyak lah. Sebab tu kata Nabi, imsik alaika zaujaka. Jangan ceraikan isteri kamu. Yang kedua, wattaqilah, kamu tu kena bertakwa kepada Allah. Kamu kena semak diri kamu, di mana takwa kamu. Mungkin dia jadi begitu dan dia adalah cerminan kepada diri kamu. Akhlak dia itu adalah cerminan kepada diri kamu. Mungkin kamu yang tidak bertakwa, kamu bertakwa kepada Allah. Jadi di situ kita dapat belajar. Kadang-kadang kita lebih melihat kepada masalah mereka. Kita terlupa melihat masalah yang ada pada diri kita sendiri. Jadi mungkin kerana semayang kita kurang kot. Mungkin kerana kita tak jaga semayang kot. Mungkin kerana kita kurang baca Quran kot. Itu sehingga mereka jadi gitu. Jadi kita perhebatkan diri kita. Quran kita, zikir kita, semayang kita, insya-Allah itu. Ya, kerana dalam semayang itu ada cahayanya. Dalam zikir kita tu ada cahayanya. Dalam bacaan Quran kita tu ada cahayanya. Jadi kalau cahaya itu bila dah terang, maka dia akan melarat pergi kepada orang lain. Jadi mungkin cahaya Quran dalam diri kita tu tak terang sangat, malap. Jadi macam mana dia nak menerangi orang lain? Itu. Ya, kita tengok, dia ni gelap lah. Macam mana orang tu nak jadi terang? Sedangkan cahaya yang ada pada kita pun tak cukup terang lagi untuk menerangi kawan kita. Sebab tu Nabi pesan kepada Zaid, isteri kamu dah memang macam tu dah. Tetapi kamu tu wattaqillah. Jadi saya nasihatkan kalau tuan-tuan nak ada masa lapang, cuba tengok syarah kepada ayat 37 suratul Ahzab tu. Sangat bagus cerita dia. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sama. Alhamdulillah. Ada apa yang lain nak tanya ke? Kita dah 1.40 dah ni, hampir 1.40. Kalau tak ada mungkin Ustaz boleh tutup kot majlis kita, insya-Allah. Okey, jadi kita dah berada di penghujung kuliah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kuliah ini pertama sekali diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita lah. Jadi sia-sia kita buat program macam ni, tiba-tiba Allah Ta'ala tak terima. Jadi kita disuruh bukan saja buat ibadah, tetapi kita disuruh juga memikirkan Allah terima ke tidak apa kita buat ni. Jadi kita pohon pada Allah, kita betulkan niat kita, keikhlasan kita supaya yang kita buat ni walaupun sedikit, tetapi dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, biarlah apa yang kita bincang ini jejak ke hati kita, dapat mendidik diri kita, dapat menukar diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Dan akhir sekali, biarlah yang kita buat pada hari ini walaupun sikit, tetapi dia dapat memberatkan timbangan amal kita bila dia ditimbang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan saya. Mudah-mudahan kita akan terus bersama dalam taman-taman syurga Allah Ta'ala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.